Okay, Assalamualaikum. So, saya nak cerita sikit tentang mini project yang awak akan buat nanti. Okay, basically mini project yang awak akan buat biasa adalah dalam bentuk satu sistem lah. Okay, yang mana nanti awak akan design dan buat dalam quarters dan display pada board lah. Okay, so ni contoh dia, pelajar ni dia buat gumball vending machine lah. Okay, kita tengok apa yang tu. Okay, introduction, ceritalah tentang apa dia vending machine kan. Okay, lepas tu problem statement. Okay, cerita pasal apa awak nak buat vending machine tu kan. Okay, adalah apa-apa dia cerita kat sini kan. Okay, sebab nak gantikan traditional food service ke. Okay, nak kurangkan masa untuk memilih kan. Sebab kita tahu kan, nak select barang-barang yang kita nak beli kan. Okay, so objektif dia, okay, ni contoh lah sebagai contoh. Alright. Okay, scope of work. Okay, operation dia. Ni awak kena cerita lah operation dia. Contoh dia kat sini. Operation dia akan mesin dia ni, dia cuma accept 10 sen dengan 20 sen sahaja. Okay, lepas tu dia akan release gumball lah. Gumball ni pada harga 30 sen. Okay, so mesin ni dia akan return sekiranya ada orang masukkan 20 sen. Kita masukkan 20 sen, tak cukup kita masukkan sekali lagi 20 sen jadi 40 sen. So dia akan return balance dia 10 sen lah. Okay, so limitation dia, mesin ni memang only accept 10 sen dengan 20 sen sahaja. Okay, so hardware selection, ini dekat DE board. Okay, dia decide siap-siap. Okay, LED red 1, 2, 3 pada DE board akan representing state. Okay, kenapa dia dah decide dah. Okay, state apa yang dia nak guna. Okay, state tu macam keadaan lah. Okay, sekejap di sini Okay, sekejap lagi kita tengok apa yang dikatakan dengan state tu. Okay, so kita hardware selection dia. Ni antara yang kita akan guna lah. Okay, coin 10 sen equal to X0 dan coin 20 sen equal to X1 adalah sebagai input. So input ni kita akan letak pada SW0 lah. Okay, so dia ada kat sini, first output will be display using LED green, iaitu Y. Dia letaklah nama dia Y, represent gumball release. Okay, dia akan keluarkan ini saja. Manakala LED 2 display by using LED G1 green lah, equal to Z, represent balance. So maksudnya kalau kita masuk 40 sen, dia akan keluar gumball dan juga balance. So maksudnya Y equal to 1, Z equal to 1 lah. Okay, kalau kata dia masuk 30 sen saja, dia akan keluar Y sahaja. So Z tak ada balance lah. So Y equal to 1, Z equal to 0. Software selection kita pakai quarters lah. Right. Okay, ni pelajar ni dia buat macam ni. Saya besarkan sikit. Okay, so methodology dia cakap lah, this is a part which is referring X to 0. Awak ceritakan lah apa dia. Coin sensor pada input ni, coin sensor input ni kita kata yang daripada DE board ni adalah ni lah, yang dia pakai switch tu SW0 tu lah. Ikutlah awak nak pakai apa kan. Okay, ni circuit on quarters. Awak buat lah circuit on quarters. Lepas tu ini pun pada DE board. Okay, DE board ni tadi kita dah kata kita semua display pakai LED red dengan green. Okay, okay, ni state diagram. Okay, state diagram ni. Okay, indicator X equal to 0, 10 sen. X equal to 1, 20 sen. Z equal to 0, no balance. Oh, dia ada pelajar ni dia terlupa lah, ada satu part iaitu Y lah. Dia tak tulis Y kat sini. Okay, so kat sini, okay, operation dia yang dia buat ni, okay, ada pelajar yang tak faham macam mana nak buat operation dia. Okay, operation dia akan menggunakan sedikit sebanyak finite state machine punya method. Okay, yang awak belajar hari tu. Okay, kat sini dia kata S0, state 0,
kosong. Yang inilah state 0. State 1 yang ini. State 2 yang ini. State 3 yang ini. State 4 yang ini. Okey, state ni. State 0. State ni situasi. Okey, state ataupun kita panggil situasi yang pertama. Okey, so dia dalam keadaan waiting ataupun initial. Okay, when the machine ni dalam keadaan ready lah. Ready, ikutlah kan. State 1. State kedua. State 0, state 1. Okay, situasi. Ni kita tulis kosong agut kan. Situasi 1. Ni okey, ni saya terang ni untuk awak punya guideline lah. Okey. So kita yang design kita punya sistem. Ikut terpulang lah awak kan. Okey, so machine kita cuma boleh accept duit shilling 10 sen dengan 20 sen sahaja. Okey. So sekarang pada keadaan kosong, situasi kosong, initial atau ready, maksudnya dalam keadaan ini adalah 0 sen. 0 sen. Okey. Situasi 1. Okey, situasi ni state, ini tunjuklah Y ni. Tadi tu kita tengok Y apa dia? Y kita kata represent gumball release, Z represent balance. Okey, kita belajar hari tu. Yang ini dia pakai more machine. Okey. State dengan output duduk dalam satu bulatan. Okey. So awak tengok kat situ kita akan ada dua output lah, Y dan Z. Ada setengah tu dia satu output je. Ada setengah dua output. Tak semestinya sama setiap orang. Okey, bergantung pada situasi. Pada projek awak lah. Kalau awak tak nak buat return balance ni, awak buat je machine yang mana boleh accept 30 sen saja. Dia twice punya 20 sen dia reject. Boleh juga kan. Tapi awak kena ni lah, design dia punya yang bulat-bulat ni lah. Okey. So kita tahu kalau kita pilih kosong, dia 10 sen. Kalau pilih 1, 20 sen. Okey. So sekarang ni pelajar ni dia punya tu daripada 0 sen. Ni 0 sen ni. Okey. Ni 0 sen. Sekejap saya tulis sini ya. Pada ketika ni initial value tak ada. Tak ada apa, 0 sen. Bila dia X ni, arrow ni menunjukkan transition. Pilihan, input pilih apa. Bila input pilih X sama dengan 0, maksudnya user masukkan 10 sen. User masukkan 10 sen. Daripada 0 masuk 10, jadilah 10 sen. So pada keadaan ini, state yang kedua ni, state 1. Okay. State 1 ataupun 001. Ni atas ni 000. Okay. So kita punya ni adalah dalam keadaan 10 sen. Dia punya duit waktu tu dalam 10 sen. Tak cukup lagi kan. Mesin dia tak cukup lagi. Okay. State 2. State 2. Kenapa saya kata state 2? Ni saya punya sistem lah. Saya yang buat macam ni kan. Kita pulang pada awak yang design awak punya sistem kan. Awak kena terangkan lah. Okay. So dia kata next tak cukup lagi duit. Jadi kena masuk lagi duit. So kita ingat dia accept 1 dengan 20 sen je. 20 sen ataupun 10 sen. Okay. So state 2 adalah 001. Situasi 1 dalam keadaan 10 sen. Jika user pilih X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita tahu dia masukkan lagi 10 sen. Maksudnya 10 sen tambah 10 sen 010. Saya tak payahlah tulis tu, saya tulis state lah. Senang sikit.
So bila kita state 2 hanya berlaku bila user masukkan 10 sen. So bila masukkan 10 sen tambah 10 sen, dia akan pergi ke state 2. Okay, kalau state 2 cuma ada condition 20 sen di situ. Okay, so machine receive 20 sen. Okay, tapi kalau dia tambah pada ketika 10 sen ni, dia masuk shilling 20 sen, iaitu dia pilih X1. So automatic dapat 30 sen. 30 sen tu terletak pada state 3. Tu kita kena plan awak punya next step apa dia. Next step tu awak kena decide sendiri. Okay. Tapi kena relevant lah. Okay. So bila 20 sen ataupun daripada 10 sen, dia pilih yang ini. 10 sen tambah 20 sen jadi 30 sen. 30 sen adalah state yang ke-3. So 30 sen. 30 sen, apa yang berlaku kat sini? Gumball release. Gumball release. Jadi Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 0, dia tak release lah. Jadi balance ada tak? Balance tak ada sebab dia masuk ngam-ngam 30 sen. Dia masuk ngam-ngam 30 sen, tak adalah balance. Okay. Alright. So jadi macam tu. Okay. Tu kalau dia pilih yang ini. Kalau tiba-tiba pada situasi lepas tu ni dia akan pergi return back kepada ideal lah. Okay, yang ini ni dalam keadaan tak ada diletak sini sebab kita pelajar ni kata sistem dia X lah. Kalau sama ada dia X dia kosong, daripada state 3 ni, kalau X dia kosong ataupun X dia 1, dia akan back pada reset lah. Okay. Lepas tu tak selesai lagi. Dia ada satu lagi condition. Jika dalam keadaan pada mesin ni berada 20 sen, kalau dia select 10 sen, dia terus jadi 30 sen. Okey lah. Kalau dia select 20 sen, dia masuk 20 sen. Jadi user mesin tu automatic ada 40 sen. So 40 sen lebih daripada harga sebenar dia. Harga sebenar dia adalah 30 sen. Jadi lebih lah kat situ. Jadi bila lebih, okay, state yang keempat adalah 40 sen. So gumball release Y1, balance pun ada. Balance Z equal to 1. Okay. So ni no balance. Ni no balance. Yang tadi tu ada balance. Okay. So dia jadi macam tu. Okay. Kalau awak tengok kat sini. Okay. Saya letak sini. Okay. Nampak Yang bawah ni Y dengan Z. Okay. So initial 00 waiting. Ready lah. So tak ada apa-apa value kat sini. Ini pada ketika ni state 10 sen. Output pun tak ada. So memang tak ada output lah. Sebab tu Y0, Z0. Okay. Okay. Pada ketika state kedua, 20 sen. Okay, 20 sen. Okay, yang ni kita tengok kalau dia pilih satu, dia akan jadi automatic terus state 3 lah. State 3 pada ketika ni mesin ada 30 sen. Okay, pada ketika 30 sen, kita tahu dia punya condition, gambar release dan balance tak ada. Lepas tu dia akan pergi ke reset. Alright. So macam ni awak yang nak kena fahamkan awak punya proses. Lepas tu buatlah dia punya more machine punya apa nama? Diagram, state diagram. Kalau tak reti, kalau tak reti, untuk nanti saya akan cerita juga dalam lecture saya yang akan datang. Kalau tak reti, awak boleh tengok dekat dalam saya punya nota. Kat sini ni, more machine example ataupun merely machine example.
Okey, saya ada bagikan macam mana kita nak buat. Okey, so ni Merlin machine lah. More machine, sorry. So dia adalah cara macam mana nak transform macam tu, macam ni kan. Alright. Okay, so jadilah kita punya ni. Okay, daripada sini state diagram, awak kena pindah dalam truth table and transition table. Okay, so ni pelajar ni, dia pindahkan. Okay, dia pindahkan present state ikut value yang ini. Sama lah, 000. Next state 001. Next state dia 001 jika X dia kosong. Okay, nampak kan? X kosong pergi 001. Okay, dalam ni kita tak ada bagi condition X sama dengan 1. Okay, ni kalau ikut boleh juga masuk X sama dengan 1 sini, tapi saya rasa dia termiss ni. Okay, so dia consider lah. Okay, yang ini kalau masuk X sama dengan 1, dia terus pergi sini lah, 20 sen. Boleh je tambah 000 X1, dia akan pergi 010. Tapi output masih lagi 00. Alright, hari tu next state kita dah pernah bincang. So ni tak ada masalah kalau awak nak buat. Okay, saya rasa dalam counter hari tu sepatutnya dah faham dah. Kan, dia lebih kurang je, cuma dia ada tambah sikit, ada output kat sini. Okay, sebab kita ada output lah. Alright. Okay, so kalau awak tengok, dia kata kalau daripada 000, okay, 001, kita pilih 0, so dia akan jadi 001, dia pilih 0, dia akan jadi 010. Okay, sebab tu kita akan jadi sini 010. Kalau dipilih 1, dia akan jadi 011. 011, so dia pilih 1, dia akan jadi 011. Output dia 10. Jadi kita kena fill in lah benda tu sampai selesai. Okay. Okay, so cuma lepas siap ni macam biasa kita buat K-map. Okay, untuk yang ini dia beza sikit daripada awak punya ni, sebab kita ambil next state table, input dan next state. Okay, pelajar ni dia tersilap, dia ambil present state dengan input, sepatutnya next state. Ini ada kesilapan lah. Jadi dia secara keseluruhan dia mengalami proses dia punya projek tu adalah ada silap sikit lah dia punya tu. Okay, tapi untuk kamu nanti kamu kena letak hanya ini sahaja. Kalau dia ada 0101, letak saja 0101. Okay, tak perlu. Kalau counter yang mana tak ada dalam list ni kita letak don't care kan. Okey, tak perlu. Kita cuma letak apa yang ada sahaja di sini dalam tu. Okey, macam pelajar ni, dia kesilapan dia adalah dia letak present input, present state dan input sebagai dia punya yang ini. Okey, sepatutnya yang ini adalah input dan next state lah. Input dan next state. Okey, ni ada tambah kat sini. Okey, nanti saya sharekan. Okay. Jadi dia ada kesilapan lah dari segi construction circuit lah. Okay, tapi tak apa. Ni awak tak perlulah tiru dia ni. Cuma awak kena tahulah apa yang nak kena letak kat sini ni. Ini kita akan guna input dan next state lah. Lepas tu isi lah JQ2. Ni dia silap lagi ni. JQ2, JQ1. Tak ada letak. Okay. So kena letak lah. Kalau boleh JK ni samalah. Kalau pakai Q2 kena letak JQ2, KQ2. Okay. Alright. Okay. Sekali dengan output. Output ada 2. So maksudnya awak akan ada 8 K-map. Kalau ada 8. Kan. Alright. Okay. Selesai tu. Dia dah construct circuit lah. Circuit dia ada sikit mengalami. Dan seperti saya kata, dia ada kesilapan dekat
dia punya present state. Jadi dia punya ni nanti state dia dia larilah output. Dia bukanlah silap baca K-map, tapi dia silap nak key in location kat mana. Okay. Jadi benda ni kalau boleh jangan berlaku lah. Ni akan menyebabkan awak punya bacaan output salah lah. Okay. So nampak dia ada kata kat sini, some problem has been occur while doing this project. Okay, cuma dia tak mention apa dia kat sini. Masalah-masalah tu lah. Alright. Okay, ni circuit diagram dia. Okay, sepatutnya ni kena banyak lagi ni. Bukan ni saja ni. Sebab ada markah Okay, ceritalah kalau tu encounter apa dia problem yang awak buat. Okay, chapter 3. So dia kata figure show construct on quarters. We can check the output based on simulation waveform. Tapi kat sini dia tak bawa pun simulation waveform. Then to display the system, some configuration with board needs to be made. The pin configuration can be referred in Altera board module. These are the pin that we configure for this circuit. Okay, dia listing lah. Pin dia pakai apa? Q node, Q1, Q2, Y, Z, SWN, SW node. Okay, kat sini dia cerita dia pakai pin apa. So the following figure show below shows the circuit with pin configuration. Okay, so kat sini dia set lah. Okay, so masukkan set pin dia. So awak set lah pin awak. Nanti bila awak masuk input tu, dia akan keluar lah automatic state 000. Kalau tekan 1, next akan pergi apa? Akan pergi yang menyala. Kalau 000, X1 sama dengan 20 sen. 20 sen yang masuk. Jadi 20 sen dia akan jadi state 010. So dia akan menyala 010. Okay, 010. Lepas tu apa yang menyala? 20 sen. Tak ada apa lagi. So 00. Macam tu. Bila dah 20 sen, masuk pula X sama dengan 0. X sama dengan 0, masuk 10 sen. Jadi 30 sen. 30 sen 011. 011 apa menyala? Y sahaja yang menyala. Okay. Ni contoh lah. Ni dia dah set pin. Macam biasalah display kat board. Okay. So yang ini saya takat tunjuk sampai sini lah. Yang lain-lain lepas tu sambung dengan discussion. Sambung dengan discussion dan juga conclusion. Okay, saya tunjuk dekat sini je lah. Okay, selepas siap semua tu, awak configure lah macam biasa. Macam tadi dia ada cakap, kita boleh tengok based on simulation. Tapi dia kat sini dia tak tunjuk simulation yang dia buat tu. Okay, saya tunjuk sikit lah contoh simulation yang nak kita baca. Kalau ada pelajar nak test dulu secara simulation kan. Okay, so awak boleh tengok. Okay, ni contoh sekiranya kita buat macam ni. Okay. Okay, macam mana nak baca? Okay, saya baca macam ni So, kita ada ni adalah sorry. Okay, sekejap ya. Saya tunjuk macam mana nak baca pada mereka yang nak buat lah tu. Okay. So, kalau macam ni. Okay, sebagai contoh. Yang ini adalah X. Okay. Ini adalah X. Okay. S node ni adalah 00. Ni 00. Ni 00. 0 Ni adalah Z. Okay. So kita ada X state clock Z. Ni sebenarnya kalau ni asal dia tak macam ni lah. Dia macam ni. Okay. Saya yang group kan. Okay. Kalau kata daripada waveform tu. Asalnya dia akan jadi macam ni. Jadi awak select ni untuk groupkan dia. Supaya kita senang nak baca. Okay. So nama dia saya letak sini state. Okay. So dia jadi macam ni lah. Ikut macam yang kita buat dalam ni lah.
Okay, so state saya ada 3, iaitu S0 adalah 00, S1 adalah 01, S2 adalah 10. Okay. Okay, ni 10. Ni adalah 01. Alright. Okay, so kita nampak. Kalau kata S0 00 dan X dia 1, maksud dia looping. Dia tak akan keluar pun daripada S0. Okay. So awak tengok, bila kita kata ni sama dengan 1, ni kan. So dia sama dengan 1. Okay, S0 masih itu Z0. Okay. Next, kalau X sama dengan 0. Kalau pada keadaan 00, X sama dengan 0, dia akan pergi ke 01. That's why bila next tu X1, lepas daripada sini, dia okay, baca ni. Betul? Okay, sini, baca ni, di sini 0. Okay, kita tahu condition terkini adalah 00. Bila X1, dia pergi ke 01. That's why X0 dia pergi ke 01 ni, output dia 1. That's why awak tengok bila select X0, state 01, output 1. Okay, macam tu. Alright. Lepas tu kita tahu dalam keadaan position 01 ni, kalau kata okay, kita tengok. Kalau kata okay, kat sini 01, X tiba-tiba dapat value 1. X value 1, kita tahu X value 1, 01, X sama dengan 1, dia akan patah balik ke state 0. That's why state dia pergi ke semula state 0. Okay. So awak nampak macam tu. Dia ulang, dia pusing macam tu. Okay. Alright. Ni saya sekadar tunjuk lah contoh macam mana kita nak baca. Alright. Okay. Nanti awak select lah awak punya input tu, awak boleh select sendiri. Okay, yang ni saya buat up down kan, tu yang jadi macam tu. Okay, so nanti awak select lah, awak select tu sebab kita nak tengok proof ke tidak, awak select. Lepas tu kita ni sebab saya tak buat pun ni lab lama, saya just nak tunjuk macam mana nak baca je. Okay, so kalau kata tiba-tiba waktu time 01 ni, okay, 01 ni dia pilih pula 00. Kalau 00 apa jadi? Okay, kalau pada keadaan 01, kita naik sikit, 01 dia pilih 00, dia akan pergi kepada 10 dan Z akan jadi 1. Okay, dia akan berubah lah kat sini. Okay, right. So macam tu cara kita nak check kita punya waveform sama ke dengan kita punya state table. Okay, state table kita. Ni macam ni, state table dia macam ni lah. State table awak yang decide sendiri. Fikirlah, angan-angankanlah apa sistem macam mana awak nak buat. Ni salah satu contoh. Okay. Kalau nak tengok ada lagi contoh yang lain, nanti saya akan share hari Jumaat nanti. Okay, tapi pada masa tu kena buat dah lah. Okay, ni senang je ni kalau kata tu. Awak tu kena align lah dengan operation apa yang awak nak buat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.